Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Kemahiran berfikir Unimed. Okey. Kita sudah sampai ke topik yang terakhir, yaitu topik ke-10, dan ini merupakan penutup untuk kita punya kuliah. Dan daripada saat ini anda boleh bersedia untuk exam yang akan datang. Okey. Dan segala maklumat saya akan berikan di dalam grup WhatsApp yang kita buat. Okey? Baiklah, kita teruskan kuliah kita kepada tajuk yang terakhir ni, iaitu kemahiran mendengar. Okey, di dalam kemahiran berfikir ni, kita mempelajari pelbagai benda, sehinggalah yang terakhir ni pun masih lagi kita belajar berkenaan salah satu elemen dalam tubuh badan kita, iaitu telinga kita. Ramai dalam kalangan kita ada telinga tapi seperti tiada telinga, kan? Masa apabila kita buat announcement, apabila kita buat apa-apa pemberitahuan atau hebahan di dalam kelas, nanti dia akan datang kita tanya, ada soalan? Dia kata tak ada. Sebenarnya dia tak mendengar seperti apa yang diharapkan. Dan nanti dia lepas kelas, dia akan datang ke depan. Dia akan tanya, doktor, ini macam mana doktor? Itu macam mana doktor? Kenapa? Sebab dia tak mendengar. Dia tak mendengar seperti apa yang diharapkan. Jadi, kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan telinga kita dengan betul. Okey? Jangan telinga tu ada saja. Okey? Biar telinga tu kita guna semaksimum yang boleh. Kemahiran mendengar. Okey, kita masuk kepada topik slide yang pertama. Dia kata sini apa tu? What is listening? Apa itu mendengar? Mendengar tu adalah satu proses menerima, membina makna daripada dan bertindak balas terhadap mesej lisan dan atau bukan lisan. Untuk mendengar sesuatu dengan perhatian yang penuh dan juga bernas. Apa maksudnya? Maksudnya, contoh, dalam English dia ada cakap hear ataupun listen. Are you listen to me or are you hear to me? Apa bezanya dua tu? Kalau kita translate dalam bahasa Melayu, dua-dua akan bercakap tentang mendengar. Okey. Listen, dia kau dengar dan masuk ke dalam otakmu. Dan kau fikir benda tu. Contoh saya kata, hantar assignment berkumpulan 4 minggu daripada sekarang. Dan kamu dengar dengan telinga kamu dan kamu berfikir, okey, 4 minggu. Sekarang tarikh berapa hari bulan? Okey, hari ini adalah hari Jumaat. So 4 minggu maksudnya ada 4 kali hari Jumaat. Kamu mendengar sambil kamu berfikir. Dan kamu membina mesej sama ada lisan daripada lisan saya ataupun tindak balas saya menunjukkan tangan saya tunjuk. Contoh saya tunjuk 4. Maksudnya 4 minggu. Kamu melihat daripada tangan saya, kamu mendengar juga, dan itu semua dikatakan kamu membina tindak balas yang penuh prihatin dan juga bernas, dan kamu sampaikan mesej tersebut kepada otak kamu. Telinga mendengar, otak berfikir. Apa pula beza dengan hear? Are you hear me? Hear ni seperti kamu dalam kelas, kan? Kamu tengok kuliah, kamu dengar kuliah apa yang saya sampaikan, tapi kamu dengar bunyi-bunyi orang makan keropok, kan? Orang pegang-pegang telefon, orang ketawa-ketawa, hi, kalau perempuan kan, sembang-sembang. Kamu dengar tapi kamu tak menghayati apa yang mereka ceritakan. Cuma kamu dengarlah bising-bising, bunyi aircon, bunyi orang berjalan, bunyi orang heret kerusi. Itu dipanggil hear. Dia lebih kepada environment punya noise, bising-bising sekeliling ni. Tapi kalau listen, dia fokus dan direct kepada otak kamu. Okey? Okey, kita teruskan. Mendengar adalah kemahiran komunikasi yang paling penting. Okey, kenapa dikatakan paling penting? Adakah lagi penting daripada telinga? Ada? Mata. Kalau tak ada mata, apa jadi pada kamu? Okey, semua coba tutup mata kamu. Okey, yang dengar kuliah ni, coba tutup mata kamu. Apa yang kamu rasa? Kamu nampak, kamu tidak nampak apa-apa dan kamu hanya rasa kelam, tertutup mata kamu. Tapi kamu boleh mendengar kan? Bunyi kipas, bunyi TV, bunyi telefon,
Kan? Oke, buka mata kamu dan tutup telinga kamu. Tutup serapat-rapatnya. Apa yang kamu dengar? Suara kamu pun kamu tak dengar. Betul? Kamu hanya nampak bergerak-gerak, tapi kamu tak ada bunyi itu. Bagaimana perasaannya? Kalau macam kita jalan-jalan pergi ke satu negara yang asing bagi kita. Contoh kita pergi ke Thailand. Kan? Kalau rasa nak macam mana nak jadi orang peka tu, pergi ke Thailand. Kenapa pergi Thailand? Pergi ke tengok signboard, nama-nama kedai. Seperti kamu tu buta huruf, buta dan juga peka. Apapun kamu tak boleh cakap. Kenapa? Selain daripada bahasa Inggris dan bahasa Melayu, mungkin bahasa Thailand itu kamu sangat asing dan kamu tak boleh nak buat. Begitulah perasaannya. Maka dikatakan mendengar itu adalah kemahiran komunikasi yang paling penting. Selain daripada mulut, mendengar itu lebih penting. Kita mungkin menghabiskan lebih banyak masa menggunakan kemahiran mendengar daripada kemahiran yang lain. Kan? Itu pasal dalam agama, dalam Islam juga cakap, kalau tidak ada apa-apa, lebih baik diam. Kenapa diam? Karena diam itu lebih baik daripada kamu berkata-kata. Dan apabila kamu diam, kamu akan lebih banyak mendengar. Saya nak tanya dengan kamu, ada tak di dalam yang sedang mendengar kuliah ini, kamu lebih banyak bercakap daripada mendengar? Ada? Kalau ada orang tu memang super power lah. Okay? 24 jam Tuhan bagi kita sehari. Okay? Ada tak orang bercakap non-stop selama sejam? Tak. Kita akan lebih banyak diam dan mendengar. Dengar dan menggunakan mata. Bercakap tu mungkin dalam paling maksimum kita bercakap pun bersembang dengan kawan 45 minit, 1 jam, penat. Lepas tu senyap. Semua tengok telefon masing-masing. Kenapa? Karena kita penat. Tapi telinga kita tidak pernah berhenti ataupun tertutup untuk tidak mendengar. Betul? Kamu tak payah buat apa-apa. Sekarang ni kamu tengah dengar kuliah ni, kamu sedang baring di atas katil. Kamu dengar ibu kamu di dapur sedang tungtang masak untuk berbuka puasa kah, untuk makan tengah hari kah. Adik kamu berlari sana sini. Itu yang telinga kamu sedang bekerja. Tapi kamu tidak boleh menghalang telinga kamu untuk tidak mendengar. Boleh tak kamu tidak mendengar? Kamu pun kata, boleh. Cucuk saja earphone, dengar lagu. Masih mendengar. Macam mana kamu nak buat? Boleh tutup pakai kapas. Kamu tetap masih boleh mendengar bunyi-bunyi halus. Dan itulah semua yang telah kita, seumur hidup kita ni, daripada lahir sampai mati, kita akan mendengar. Melainkan kamu peka. Peka apa? Peka badak. Okey, kesian badak. Badak pula yang kena. Okey, kita teruskan. Okey, kemahiran komunikasi pertama dan terpenting yang kita pelajari dalam hidup kita tidak lain hanyalah mendengar. Daripada kita baby, kalau siapa yang boleh ada perasaan, dia tahu di waktu dia baby. Waktu dia baby pertama sekali, dia dengarkah atau dia lihat? Dia dengarkah atau dia lihat? Dalam agama Islam, kalau kamu belajar berkenaan agama Islam lebih mendalam, bayi yang masih kecil, Tuhan kurniakan pertama sekali adalah dia mendengar. Dia melihat agak lambat. Beberapa bulan kemudian baru dia dapat melihat. Okey? Tapi dia dapat dengar bunyi. Alah, baby. Dia dengar, oh, orang panggil dia. Tapi kalau dia lapar, apa dia buat? Dia akan nangis. Itu saja. Jadi, kalau kita tengok, mendengar adalah yang lebih utama. Pertama sekali, di dalam hidup kita, listening. Mendengar. Lepas listening, kita speaking. Kita akan bercakap. Lepas kita bercakap, kita akan reading. Membaca. Dan kemudian yang terakhir, baru kita boleh writing. Jadi itulah dia katakan, kemahiran komunikasi pertama dan terpenting yang kita pelajari di dalam hidup kita tidak lain hanya mendengar. Masuk di dalam tadika. Belum tadika lah. Sebelum tadika, umur 4 tahun, 3 tahun. Kita bercakapkah, menyanyikah atau apa? Kita akan lebih banyak mendengar. Kita akan selalu mendapat arahan. Berdiri, baby berdiri. Okey. Baby, tolong ambil sana, ambil sini. Kita selalu mendengar. Dan itulah komunikasi kita. Kita belajar. Okey, mana tangan?
Anak yang masih kecil kita tanya, mana tangan? Dia dengar dan dia proses benda tuh. Apa benda yang dia tanya? Apa benda yang dia cakap? Oh, tangan. Tangan tuh, ini dah tangan. Dia tunjukkan tangan dia. Itu apa dia? Itu proses listening. Dia belajar daripada mendengar. Sampai dia masuk tadika. Masuklah pasti kah, tadika kemas kah. Apa dia buat? Belajar menyanyi. Menyanyi itu untuk apa? Untuk speaking. Tapi sebelum dia menyanyi, dia buat apa? Dia akan dengar. Kan? Burung kakak tua, dia dengar. Oh, burung kakak tua. Hinggap di jendela, nenek sudah tua, mau kawin muda. Contoh. Oh, dia dengar. Oh, lagu dia macam tu. So, dia dengar, dan dia repeat apa yang dia dengar dalam bentuk percakapan. Burung kakak tua, hinggap di jendela. Jadi, kita sampailah ke saat sekarang ni. Kamu hanya mendengar suara saya. Kamu tak tengok pun muka saya. Dan sampai ke akhir hayat kita, kita banyak mendengar. Okey, seterusnya. Mendengar. Okey. Ini kena cakap dalam bahasa Inggeris lah. Listening and hearing. Mendengar dan mendengar adalah tidak sama. Macam saya huraikan tadi. Mendengar adalah tahap pertama. Okey. Hearing adalah tahap pertama. Hear, yang macam saya kata, kamu dengar environment kamu, persekitaran kamu, itu adalah tahap pertama di dalam proses mendengar. Kemudian proses itu semakin komplit apabila berlaku ketika telinga kita mengambil gelombang bunyi yang kemudian dibawa ke otak kita. Maksudnya apa? Maksudnya bila kamu dengar, contoh, kamu pergi ke padang, kamu bermain bola, apa yang kamu dengar? Kamu dengar orang berlari, kamu dengar bunyi kereta, kamu dengar orang menjerit, kamu dengar orang menendang bola. Tapi dalam masa sama itu kamu dengar. Are you hear? You just hear. Oh, everything is very noise. So tiba-tiba ada orang jerit, Kamal, pas dekat aku. Masa tu kamu tengah bawa bola. Kamu dengar orang berlari dengan kalut apa semua. Banyak bunyi kamu dengar. Tapi kamu akan listen kepada orang yang memanggil kamu. Dan benda itu diproses ke otak kamu. Dan kamu pun menendang kepada kawan kamu bola tersebut. Kenapa? Kerana kamu memahami kawan kamu sedang meminta bola. Itu kalau contoh dalam padang. Contoh di dalam dewan kuliah pun sama. Kamu dengar macam-macam bunyi, tapi kamu usaha untuk dengar saya punya kuliah. Sebab kamu kata, kuliah saya akan masuk exam. So, apa jadi? Kamu dengar bising, lama-lama, yang bising-bising tu, yang hear, kamu hear. Yang surrounding, sekeliling kamu tu. Tiba-tiba ada satu orang tu, dia cerita mengumpat berkenaan perempuan lawa lah, perempuan kerek lah. Kamu pun rasa tertarik dan kamu terus fokus kepada dia, dan itu dipanggil listening kepada yang kamu dengar tu, dan kamu fokus. Oh, dia mengumpat tentang si Aminah. Kenapa si Aminah? Aminah beli tudung baru. Kenapa ada tudung baru? Jadi kamu jadi tertarik untuk dengar cerita tu. Dan itulah yang dipanggil perbezaan hearing dan juga listening. Listening dan hearing. Hearing pertama, step pertama, dan listening tu adalah tahap yang lebih komplit. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada gambar raja yang diberikan nih. Ada satu kitaran di dalam proses listening ataupun mendengar nih. Jadi kita nak mula daripada mana nih? Okey, kita mula dengan hearing. Okey, ini keseluruhannya nih adalah proses mendengar ya. Hearing, dia bermula dengan hearing, mendengar secara rawak. Hearing, lepas tu dia naik kepada understanding. Oh, dia cerita tentang Aminah beli tudung baru, dia sudah faham. Lepas tu dia dengar lagi, dia remembering, dia mengingati. Okay? Understanding, dia learning. Remembering, dia recall balik. Okay, perkenaan tudung, siapa? Aminah. Dengan siapa? Dengan si Salma. Dan akhirnya dia pun membuat evaluating ataupun penilaian. Penilaian tu maksudnya dia menilai, dia judge benda tu. Di situ sudah masuk kepada tahap yang mana dia sudah berada pada tahap listening. Okay, listening, dan akhirnya dia pun memberi maklum balas. Dengan cara apa? Dia sudah memahami ceritanya semua, dan itu bermaksud dia sudah listening benda tu. Dia sudah memahami benda tu. Dia sudah sampai ke otak dia. Dan dia pun kata, janganlah kamu mengumpat. Sesungguhnya Aminah itu membeli tudung kerana dia dapat PTPTN lebih pada semester ni.
dan kamu janganlah dengki kerana kamu telah mengambil advance sebelum ini dan kamu tiada duit. Pakai saja tudung yang ada. Kalau tak ada tudung, apa nak pakai? Pakailah topi, contoh. Okey? Next, kita tengok jenis-jenis mendengar, type of listening. Okey? Pertama, dia kata apa? Mendengar secara diskriminatif. Apa tu? Discriminative listening melibatkan mengenal pasti perbezaan antara pelbagai bunyi. Membolehkan seseorang untuk membezakan antara bahasa yang biasa dan yang tidak dikenali. Itu dipanggil kau discriminate, mengasing-asingkan bunyi yang ada. Macam mana kamu nak tahu bunyi-bunyi? Macam mana kamu boleh tahu benda ni? Sama macam dalam dewan kuliah. Dalam dewan kuliah penuh 150 orang. Semua nak bersembang. Semua nak bercakap. Tapi macam mana kamu nak discriminate benda tu? Kamu nak dengar suara saya saja. Kamu telah memberi fokus kepada apa yang saya cakap sehingga sekeliling kamu you just hearing. Itu hanyalah hiasan-hiasan. Anggap seperti angin yang lalu. Dan kamu fokus apa yang saya cakap. Okey, itu dipanggil mendengar secara diskriminatif. Masa bila lah kita boleh tengok? Okey, siapa ada pengalaman pergi tengok konsert nyanyi-nyanyi, konsert rock ataupun pergi tengok perlawanan bola sepak. Orang menjerit dalam stadium. Wah, kamu tak boleh fokus apa yang dia cakap, tapi kamu dengar satu jeritan yang banyak. Itu dipanggil hearing. Tapi kamu fokus kepada apa? Kamu fokus kepada perlawanan bola sepak tu. Kamu tak dengar pun orang tu, tapi kamu nampak daripada gerak badan mereka berlari, semakin marah ke hadapan, menendang bola, kamu menjerit, tendang, rebat, kan? Itu semua bermaksud kamu sedang listen kepada yang di dalam padang, tapi yang surrounding itu hearing, dan kamu telah membezakannya, dan itu dipanggil mendengar secara diskriminatif. Masa bila lagi kamu nak tengok benda ni? Pergi funfair dengan bunyi yang pelbagai, kan? Kamu nak fokus pada bunyi yang mana? Kamu akan fokus pada bunyi girlfriend atau boyfriend kamu ataupun adik-beradik kamu. Betul? Kamu tak mau dengar yang lain. Lain-lain itu hanyalah hiburan. Okey, yang seterusnya. Jenis yang kedua, mendengar secara comprehension listening, mendengar secara pencerapan. Apa dia tu? Melibatkan penerangan makna tentang apa yang sedang didengar. Ia juga termasuk memahami mesej bukan lisan yang disampaikan oleh penceramah. Okey, kamu cuba memahami sepenuhnya apa yang diterangkan oleh seseorang yang berada di depan kamu atau di dalam TV. Walaupun kamu tidak boleh mendengar, tapi kamu faham daripada gerak tubuh dia tu, dia nak sampaikan ini. Inilah benda dia. Kamu menyerap benda tu secara mendalam. Okey? Selalunya kalau kita tengok orang yang contoh kalau macam orang yang pekak bisu, kan? Dia tak boleh mendengar dan dia tak boleh bercakap. Dia akan guna bahasa apa? Dia akan guna bahasa isyarat. Dan daripada pergerakan tangan, memek muka, penterjemah bahasa tu, dia boleh tahu, oh ini dia kata yang begini, oh ini maksudnya begini. So dia akan memahami, dan dia boleh juga merasai apa yang orang boleh dengar, orang normal boleh dengar. Okey? Apa lagi? Contoh kalau mendengar secara pencerapan ni. Banyak, terlalu banyak. Okey? Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang belajar contoh calculus in engineering. Okey, calculus dalam pengiraan di dalam kejuruteraan. Dia tak terangkan sangat, tapi daripada teori ataupun bentuk pengiraan yang ditunjukkan itu, dia boleh faham dengan lebih jelas berbanding dengan dinyatakan. Okey? Itu yang berlaku dalam sekeliling lah. Okey, kita teruskan kepada yang ketiga. Mendengar secara evaluative listening. Apa dia tu? Melibatkan penilaian dan analisa mesej yang diterima, menilai kebolehterimaan apa yang dikatakan dan bergantung pada bagaimana sesuatu yang logik dapat ditemukan. Apa maksudnya? Maksudnya setiap apa yang kamu dengar, setiap apa yang masuk ke dalam telinga kamu,
kamu melakukan penilaian. Ini betul, ini salah, ini tak logik, ini logik. Kan? Contohlah, kamu sekarang nih kita tahu kita di zaman yang jauh daripada zaman dinosaur. Dinosaur tak ada dah. Ini bagi contoh senang. Okey? Lepas tu kamu dapat kabar angin daripada mulut ke mulut orang sampai kepada kawan roommate kamu. Roommate kamu kata, mereka nampak T-Rex. Di mana? Kangar. Besar T-Rex tu. Dia jalan di sebelah Masjid Alwi, beberapa langkah saja sampai dekat DIY. Jadi kamu rasa mesej tu betul ke tak terima? Betul tak? Kawan kamu cerita sungguh-sungguh nih sambil berpeluh-peluh, kan? Betul ke apa yang dia cakap nih? Logik kah? Tak logik. Kenapa? Sebab kamu tahu mana mungkin benda-benda begitu. Merepek apa dia? Mabuk ketum, kan? Jadi kamu menilai. Ada lagi banyak benda-benda begini. Contoh lagi apa? Kabar-kabar angin. Zaman-zaman sekarang nih lagi lah. Kabar angin ini tidak semata-mata daripada percakapan, tapi kamu boleh baca daripada WhatsApp. WhatsApp, gila. Contoh, siapa yang tidak menyebarkan pesanan WhatsApp ini, maka dia akan menerima kecelakaan. Tolong sebarkan kepada 20 orang dan pastinya selepas ini Anda akan menjadi orang yang kaya dan hebat. Mampus kata dengan dia. Merepek kan. Itu pun kita dah boleh nilai merepeknya, tahap merepek, tahap dewa punya merepek kan. Jadi kita kena dengar betul-betul adakah benda tu betul atau tidak. Itu dikatakan penilaian di dalam mendengar. Okey, kita teruskan kepada jenis yang keempat, mendengar secara perhatian, attentive listening. Okey, apa dia? Melibatkan perhatian terhadap kata-kata yang sedang dibicarakan ataupun dikatakan, dinyatakan. Seperti yang sedang berlaku sekarang nih. Kamu tak nampak mukaku, tapi kamu kenal aku. Kamu pernah nampak aku dalam kelas. Aku pernah cakap dengan kelas dan kamu tahu mukaku macam mana. Dan kamu mendengar kata-kataku dan kamu memberi perhatian. Kerana apa? Kerana kamu dengar untuk kamu berhadapan dengan exam yang akan datang lagi beberapa minggu. Betul? Okey, itu simple sajalah. Itu contoh yang paling dekat yang sekarang kamu sedang lalui. Dan yang saya rasa belum lagi. Yang seterusnya nih, mendengar secara pretensi. Mendengar secara pretensi. Apa dia? Melibatkan lebih banyak pendengaran daripada mendengar. Apa maksudnya? Involve more hearing. Maksudnya kamu lebih banyak mendengar yang sekeliling nih. Surrounding nih lebih banyak kamu dengar daripada yang kamu dengar secara masuk ke dalam pemikiran kamu. Ini bermakna berpura-pura melalui ekspresi muka yang seseorang sedang mendengar ketika sebenarnya dia tidak mendengar pun. Ini sedang berlaku banyak di dalam kelas-kelas. Kamu tengok muka orang dalam kelas kan, dia macam dengar kita. Wow, serius. Dia tengok muka kita serius kan. Macam dia dengar, tapi sebenarnya dalam tudung dia ada earphone. Dia berpura-pura dan dia lebih dengar lagu dan bunyi-bunyi sekeliling daripada dengar kuliah. Banyak saya jumpa student perempuan begini. Dia ada tudung, jadi earphone dalam telinga dia. Dia kata, aku bukan suka nak belajar pun. Aku datang ni pun bapak aku yang suruh belajar. Aku tak minat pun nak belajar. Mampus pilih kau, cakaplah apapun. Aku nak dengar lagu. Dia dengar lagu MP3. Saya no problem. Kau punya suka hati lah. Masa depanmu kau yang tentukan, bukan aku yang boleh tentukan masa depanku. Kan? Masa depanmu kau yang atur sendiri. Masa depanku aku yang atur sendiri. So kau nak dengar lagu, itu kau punya pasal. Okey? Dan dia pun dengar. Dia pura-pura macam paham, tapi sebenarnya dia tak paham. Okey? Dan itu dia pretending, berpura-pura mendengar. Dan akhirnya nanti kalau dapat si tolak, dialah yang dengar earphone sambil dengar kuliah. Ramai. Tapi kalau aku dapat, mesti aku tegur punya. Okey. Seterusnya, selective listening ataupun pemilihan mendengar. Pendengaran yang dipilih. Okey. Melibatkan memilih bahagian mesej yang diingini dan mengabaikan bahagian mesej yang tidak diingini. Ini seperti satu arahan lah. Contoh, saya masuk kuliah.
Baiklah, minggu ini saya akan bagi anda semua assignment yang perlu dihantar 5 minggu daripada sekarang. Dengar baik-baik. Saya pun betung congcang cerita macam-macam, cakap macam-macam. Kamu abaikan sebahagian besarnya kerana kamu hanya ingin mengambil intipati. Kamu ingin mengambil gist, kandungan, konten apa yang saya cuba sampaikan demi untuk kamu membolehkan kamu menyiapkan tugasan ataupun assignment kamu. Itu dipanggil selective listening. Okey? Pemilihan pendengaran. Dan yang terakhir iaitu intuitive listening, mendengar secara intuitif. Apa itu? Mendengar melalui minda intuitif dengan membungkam bentuk dialog lain dalaman secara serentak. Macam mana tu maksudnya? Macam mana? Ada yang siapa-siapa tahu? Dia kata mendengar melalui minda dan membungkam, meneroka, membungkam ni meneroka bentuk dialog lain dalam secara serentak. Maksudnya kamu, contohlah saya kata gini, kita ni bagai aur dan tebing. Kamu faham saya cakap aur dan tebing tu? Kalau kamu tafsirkan aur dan tebing tu, sungai dan juga tebing tu, aur dan tebing tu, air hujung-hujung sungai dengan tebing. Tapi kamu memahami kata-kata saya, sebenarnya kita saling memerlukan. Tanpa student, siapalah pensyarah? Tanpa pensyarah, macam mana student nak lulus? Macam mana student nak berjaya? Jadi saya pun cakap, wahai pelajar yang kukasihi sekalian, kita semua bagai aur dan tebing. Dan anda memahami, bukan anda faham aur dan tebing tu, tapi anda memahami dari satu sudut bahawa saling kebergantungan di antara pensyarah dan pelajar itu adalah tinggi. Inilah yang dimaksudkan dengan mendengar intuitif. Intuitif. Susah juga sebutannya. Okey. Baiklah, kita teruskan. Barrier to effective listening. Halangan-halangan untuk mendengar secara efektif. Ada beberapa halangan yang menyebabkan kita tu tidak boleh menjadi pendengar yang efektif. Halangan pertama, halangan fizikal. Apa tu halangan fizikal? Kita akan terangkan kemudian. Kedua, halangan fisiologi. Ketiga, halangan psikologi. Okey, kita tengok kepada halangan yang berbentuk fizikal. Apa dia? Okey, dinyatakan di sini. Halangan dalam bentuk fizikal. Fizikal ni persekitaran kamu. Pertama sekali, bising. Masa bila? Dalam kuliah. Kamu tengok, masuk dalam dewan kuliah. Bukan mau diam tu. Semakin kuat orang bersembang, dia pun nak sembang juga. Dia nak bagi tahu dia punya suara pun ada. Gila. Apa mau jadi kan? Bukan budak kecil, orang tua dah. Perempuan sama, lelaki sama. Tidak kira Cina melawan India, sama. Itu kenangan yang selalu aku jumpa. Pengalaman dan kenangan lah. Okey. Kedua, apa dia kata? Akustik yang lemah. Apa tu akustik yang lemah? Maksudnya keadaan sekeliling tu yang tidak menyokong kepada apa yang kamu harapkan. Okey. Peranti mekanikal yang rosak. Ini mikrofon lah. Contoh dewan kuliah, 200 orang, 230 orang. Saya bercakap di depan, di belakang tu main PUBG. Main PUBG bang. Adik. Kenapa? Dia kata tak boleh dengar pun suara lecturer. Saya bercakap sampai nak terkeluar, nak tekak, berjalan ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke depan, belakang. Kenapa? Sebab peranti rosak. Apa tu peranti dia? Mikrofon rosak. Belilah mikrofon sendiri kan. Apa lagi? Gangguan yang kerap. Apa gangguan tu? Gangguan tu ialah kamu pernah tak letak telefon dekat dengan laptop ataupun dekat dengan apa-apa yang peranti lain. Lepas tu kalau nak masuk mesej zaman dulu frekuensi, gangguan frekuensi tu yang dimaksudkan ya. Gangguan tu dari bentuk frekuensi tu. Okey. Lepas tu apa lagi? Susunan tempat duduk yang tidak selesa. Memanglah kalau tempat duduk tidak selesa, fokus hilang. Sebab kenapa? Badan tak selesa, badan sakit. Memang yalah kamu faham. Kamu setiap hari melaluinya dan aku sangat memahami. Kadang-kadang ada benda kita tak boleh nak buat apa-apa, okey? Persekitaran tidak selesa. Ini ada beza di antara orang malas dan juga orang miskin. Miskin kita miskin, tapi miskin tentu boleh bersih. Kaya
dan miskin, tapi kita boleh dapat benda yang sama, yaitu kebersihan. Kalau pengotor tuh pengotor juga kan. Jadi kalau sudah tidak selesa, macam mana kau nak fokus untuk mendengar kan? Okey, tengok bilik kamu. Tengok tu siapa punya tuala letak di atas tilam katil. Tengok siapa punya seluar jeans gantung berbulan-bulan tak cuci. Apa lagi? Banyaklah. Ketidakselesaan tu kamu yang wujudkan. Dan juga apa lagi? Di kata sini, sebab kerana banyak terlebih dalam bentuk message overload, berlebihan message, terlalu banyak menerima pesanan-pesanan ringkas dalam bentuk WhatsApp ke apakah, itu semua daripada luar, dan kamu tak boleh nak fokus kepada mendengar. Alah, tengoklah dalam dewan kuliah sekarang ni, aku tengah bercakap ni, kalaulah orang tengok, kalaulah kamu sedang tengok aku punya kuliah ni, aku yakin di tangan kamu ada telefon sekarang ni. Sama ada telefon tu main WhatsApp, itulah yang dikatakan lebihan gangguan dari bentuk message, lebihan message tu. Ataupun tengok apa? Tengok Instagram, tengok YouTube, tengok Facebook. Itu semua adalah physical barriers daripada sudut message overload. Okey? Seterusnya, kita masuk kepada physiological barrier. Halangan-halangan daripada sudut fisiologi. Fisiologi itu di mana? Badan hang, badan kamu, badan anda sendiri. Okey? State of health menyatakan pendengar ataupun penutur yang mempunyai masalah seperti demam, sakit atau apa-apa sahaja bentuk ketidakselesaan pada tubuh badannya. Contoh, apabila kita demam, apa yang akan berlaku? Hidung tersumbat. Bila hidung tersumbat, nak cakap pun susah, betul? Nak bernapas pun payah. Dan kadang-kadang sumbat di hidung tu boleh sampai melarat sampai ke telinga. Telinga pun tak boleh nak dengar sangat. Okey? Dan itu semua dikatakan adalah antara bentuk-bentuk halangan, sama ada kepada pendengar ataupun penutur yang bercakap lah maksudnya. Okey? Seterusnya, orang yang lumpuh ataupun hilang upaya. Lumpuh dari sudut apa? Kelemahan pendengaran, gangguan ucapan atau aksen pembicara yang mungkin sukar difahami. Selalunya kerana apa? Contoh, orang stroke. Siapa ada ahli keluarga ada stroke? Coba tengok. Dia cakap pun kita tak berapa nak boleh faham sudah. Kenapa? Sebab dia tak boleh nak bertutur dengan baik. Kerana telah hilang daya upayanya untuk bertutur. Dan kadang-kadang mendengar pun dia tak dengar sangat sudah. Itu adalah dari sudut fisiologinya. Dan baiklah, kita masuk kepada yang seterusnya, masih lagi dalam physiological barrier, yaitu perhatian melayang-layang. Okey, daripada kenyataan yang dikeluarkan daripada nota ni, dikatakan manusia boleh memproses kata-kata pada kadar kira-kira 500 minit. Okey, otak kita, apabila kita mendapat suatu info melalui telinga kita dan diproses di dalam fikiran kita, dia boleh mengambil masa sehingga 500 menit. Manakala apabila kita berkata-kata ataupun seorang yang bercakap hanyalah pada kadar kira-kira 150 menit, maka terdapat dua perbezaan yang besar, 500 dan juga 150. 150 menit kita mampu berkata-kata, tapi otak kita boleh memproses sehingga 500 menit. Jadi jarak yang sangat besar ni menyebabkan fikiran kita boleh menjadi melayang-layang. Dan itu menjadikan kita lupa berkenaan satu perkara, ataupun kita menjadi lalai, ataupun kita menjadi tidak fokus dengan apa yang kita dengar sebelum ni. Kerana kita cakap pendek, tapi pemprosesan tu panjang. Okey, dan ini adalah salah satu physiological barrier. Baiklah, next kita lihat kepada halangan yang ketiga, iaitu psychological barrier. Apa itu psychological barrier? Halangan psikologi itu apa dia? Halangan psikologi itu adalah halangan-halangan yang melibatkan pemikiran dan juga kejiwaan seseorang itu. Jiwanya macam mana? Pemikirannya macam mana? Dan daripada dua gabungan itu ataupun
satu elemen, yaitu jiwa ataupun pemikiran dia sudah memadai untuk menjadi penghalang di dalam pemikirannya. Oke, kita tengok yang pertama. Tidak yakin dengan keupayaan penutur. Oke, mengikut pengalaman atau input yang lepas dari sumber, pendengar mungkin mempunyai tanggapan yang jelas tentang kemampuan speaker. Oke, pendengar kebanyakannya takut. Dia faham dengan apa yang orang bercakap di depan tu. Tapi apabila kita melihat dia nak bercakap ke depan, dia akan terketar-ketar. Dan benda ni kita boleh nampak apabila presentation. Coba kalau presentation, tu dia berpeluh, pakai necktie sampai ke leher, melekat, rapat. Baju masuk dalam seluar, tak pernah pakai itu demi nak presentation. Tapi sampai di depan terketar-ketar, maju mundur, bergerak kiri kanan. Kenapa? Karena tidak yakin dengan keupayaan di dalam bertutur. Okey. Apalagi halangan yang ada? Kebimbangan pribadi. Dia bimbang secara pribadi. Pendengar disibukkan dengan kebimbangan pribadi dan kebimbangannya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya dia akan sentiasa fikir, kalau aku cakap begini apa jadi ya? Aku dapat markah tinggi kah? Kalau aku cakap begini macam mana ya? Dipotong ke markahku? Kalau Allah malunya kawan aku nampak, Allah malunya, ya Allah malu. Dia akan fikir benda-benda yang negatif dan benda itu mengganggu dan akhirnya dia menjadi hilang kepercayaan dirinya sendiri untuk berhadapan dengan orang lain. Okey? Dan yang seterusnya yaitu attitude, sikap. Okey, ini memang banyaklah. Pendengar mungkin sangat egosentrik dengan mengetahui semua sikap dan tidak boleh mendengar. Ini sedang cakap beginilah, dia semua betul, orang lain salah. Bila semua orang salah, jadi apa? Jadi dia rasa dia betul satu orang, jadi dia tak boleh terima pandangan orang lain, pendapat orang lain, dan akhirnya apa kesannya? Kesannya dia memburukkan keadaan dirinya untuk berhadapan dengan orang lain. Sebenarnya egosentrik ni banyak kelemahannya ya. Jadi anda relax saja. Orang lain ada hak untuk menyatakan sesuatu perkara. Orang lain ada hak untuk menyatakan buah fikiran mereka. Biarkan mereka dan kamu urus urusan kamu. Seterusnya apa lagi? Tidak sabar. Pendengar mungkin tidak sabar untuk menunggu orang lain menyelesaikan apa yang dia katakan. Tidak sabar untuk menambah titik maklumatnya sendiri. Biasa tak kita jumpa kawan-kawan begini? Kita duduk semeja 4 orang bersembang. Bersembang-sembang, kawan satu tu tak habis cerita lagi. Dia potong. Dia nak bagi tahu juga. Dia ada hujah yang sama lebih kurang begitu dan dia excited. Tapi apabila dia buat begitu, itu adalah kelemahan di dalam proses mendengar. Dia tak mau dengar orang lain. Dia nak orang dengar dia. Kamu ada kawan-kawan begini. Dan kalau kamu orang seperti itu, mesti kamu sedang tersenyum sekarang nih. Kalau sembang dengan kawan-kawan sampai kawan-kawan meluat, adalah dia ni semua ada. Orang cerita baju baru, dia pun ada baju baru. Orang cerita motor LC, dia pun ada motor LC. Orang cerita bapak dia polis, bapak dia pun polis. Tiba-tiba tak pernah jadi polis pula kan hari ini. Dia semua nak cerita, dia tak sabar. Dia sebenarnya bagus, dia excited. Tapi sebenarnya itu menjadi kelemahan kepada dirinya. Dan yang terakhir yaitu blok emosi. Apa dia blok emosi? Kepercayaan kita yang mendalam dengan idea-idea tertentu. Mungkin sukar bagi kita untuk mendengar idea-idea yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Okeylah, tak apa. Setiap orang ada kepercayaan dan agama masing-masing. Apa yang ada di dalam hatimu kita tak boleh nak tukar. Tapi apabila kamu sudah meletakkan titik nokta, no, tidak boleh. Apabila saya katakan mesti apapun jadi kiamat pun dunia ni aku tak akan ubah. Dan aku tak mau dengar selain daripada Nah, tak boleh lah. Dengar pendapat orang lain. Sebab dalam ilmu ni semua orang ada hak untuk melontarkan idea. Dan kita muzakarah ataupun bincang benda-benda yang baik. Kita tidak melihat, awak punya pandangan salah, pandangan saya betul. Tidak begitu. Tapi kita di universiti memberi peluang dan ruang untuk pelajar. Develop idea. Develop your skill. Develop your idea. Dan pertahankan apa yang you faham. Okay? Jangan blok. Relax nak pergi mana kan? Bukan kalau kau rasa kau hebat, kau boleh ubah negara ni dengan serta-merta. Relax.
Kita hanya sebahagian kecil daripada komuniti di dalam Malaysia yang sedang berusaha untuk memajukan diri dan juga negara kita. Okey. Baiklah. Kita lihat kepada slide yang seterusnya, yaitu simpati dan juga empati. Apa tu simpati dan apa tu empati? Adakah dua ni benda yang sama ataupun berbeza? Dia adalah berbeza. Okey. Simpati itu apa dia? Merasa menyesal ataupun bukan menyesal. Dia merasa kasihan. Kasihan, aduh kenapalah kau begini? Kerana seseorang mengalami keadaan yang tidak baik. Contoh, kawan kamu aksiden motor, pam, patah kaki. Apa kamu kata? Allah, kesiannya hang. Aduh, kesiannya. Aku doakan kau semoga kau cepat sembuh. Aku tak boleh lah tengok hang begini susah. Kesian lah. Macam mana kau nak makan? Aduh, kau nak jalan macam mana? Kamu merasakan benda tu. Itu dipanggil simpati. Kalau empati pula apa dia? Empati itu kita meletakkan diri kita di dalam kasut orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Bukan kita ambil diri kita masuk dalam kasut dia, tapi itu istilahnya. Okey? Maksudnya, contoh kita tengok yang kawan tadi aksiden. Pam! Aksiden kan? Kamu pun nampak. Okey, kamu pun kata, Ahmad, saya tahu kamu mengalami satu keadaan yang sangat teruk pada ketika ini, dan saya nampak kamu susah dan saya dapat rasa kesusahan tu. Tak apalah, banyak-banyak bersabar dan kita akan tolong apa yang patut kita tolong. Maksudnya dia tidak meletakkan perasaan kasihan itu lebih daripada apa yang sepatutnya, tapi dia meletakkan bahawa kita sebagai manusia perlu menghayati apa yang dia rasakan dan membantu dari sudut kejiwaan itu. Apa beza dia? Simpati dengan empati. Apabila kita simpati dengan orang, Allah, kesiannya hang, kita akan menambahkan kesakitan kepada jiwa orang yang mendengar tu. Dia elok nak baik, tiba-tiba hang kesian, dia pun makin lemah. Tapi apabila kita kata berempati, kita memberikan semangat. Tak apa, aku tahu perasaan kau, aku tahu sakit macam mana kakimu. Tak apa, kita usaha untuk cari cara yang terbaik. Moga hang cepat sembuh, cepat baik. Dan kita doakan hang terus kuat. Dia pun semakin bersemangat. Simpati dia kurang baik, tapi empati adalah yang terbaik. Okey, empati boleh menggambarkan perasaan-perasaan yang lain dengan ketepatan dan usaha yang terbaik. Baiklah, sampai di sini saja kuliah saya. Jadi boleh buat persediaan yang terbaik untuk peperiksaan yang akan datang. Semoga anda berjaya dan saya doakan anda terus berjaya dalam kehidupan anda dan insya-Allah buatlah yang terbaik untuk diri dan keluarga anda. Assalamualaikum.